Okay, ni slide yang saya dah bagi minggu lepas. Okay, kalau dalam buku teks tu dalam bidang 5. Okay, bidang 5 unit 1. Kalau awak ada buku, bukan unit 1, unit 2. Kalau ada buku teks digital lah, awak boleh tengok lah. Okay, dia dalam bidang 5 unit 2, iaitu peribadi mulia hiasan diri. Ke surat 18. Ke surat 18. Okay, ada baca kan? Saya bagi slide ni kan? Dah baca kan semua ni? Sasi dengan Priya. Slide yang saya share dalam grup 2 minggu lepas. Saya dah baca dah cikgu. Dah baca Ni daripada buku teks lah. Saya ambil, saya ringkaskan sikit. Mana yang penting-penting ni awak kena tahu saya masukkan dalam slide ni. Okay, jadi kalau awak dah baca, kita boleh terus skip lah. Okay, saya terang sikit-sikit je lah. Okay, bidang 5 ni, insan bermoral ni, okay, tajuk dia tentang peribadi mulia hiasan diri. Dia menceritakan tentang peribadi ciri-ciri seseorang yang memiliki peribadi mulia. Okay, konsep dia. Okay, pembentukan modal insan yang berkepribadian mulia memerlukan penghayatan nilai murni dan perkembangan dari segi 3. Okay, ada 3 konsep modal insan yang awak perlu tahu, iaitu penakkulan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Okay, ini untuk konsep dia. Okay, kat sini pun dia ada terang. Okay, kepribadian mulia ni, maksud dia apa maksud dia? Okay, kepribadian mulia ni sifat, maksud dia seseorang yang memiliki sifat yang baik dan terpuji. Okay, itu maksud kepribadian mulia lah. Okay, macam mana kita nak wujudkan kepribadian mulia ni? Okay, ni cara dia. Okay, dia boleh dibentuk melalui latihan ataupun amalan. Okay, amalan seharian kita lah. Okay, sehingga dia jadi tabiat ataupun kebiasaan. Okay, contohlah awak, benda ni benda yang memang awak dah buat hari-hari. Okay, awak nak contoh awak nak bersedekah lah contohnya. Okay, awak nak pupuk amalan bersedekah dalam diri awak. Mula-mula memang awak susah nak buat. Okay, amalan bersedekah ni dia salah satu daripada amalan kepribadian mulia lah. Jadi bila awak mula-mula memanglah kita fikir, duit saya ni cukup ke saya nak buat makan ni kalau saya nak bagi orang, nak sedekah dekat orang, duit saya ni. Mula-mula memang susah. Bila kita selalu buat, macam ni lah. Okay, dia melalui latihan. Apabila kita selalu bersedekah, contoh hari ni kita bagi sikit je, tak kisahlah RM1 ke, minggu depan kita bagi RM1. Bila lama-lama, dia menjadi tabiat. Contoh macam tu lah. Macam mana kita nak tingkatkan kita punya kepribadian kita ni, kepribadian mulia. Okay, dekat sini ada ciri-ciri individu berkepribadian mulia. Okay, ni antara dia lah. Ikhlas. Okay, orang yang berkepribadian mulia ni, orang yang baik ni, bila awak tengok dia, awak boleh nampak sendiri ciri-ciri dia. Okay, orang yang baik ni dia ikhlas, jujur. Okay, dia tak suka tipu orang. Okay, kemudian dia berpegang teguh pada nilai moral lah. Okay, dia tak buat benda-benda yang tak elok. Okay, dia sentiasa nak buat baik. Okay, sabar dan tenang ketika menghadapi kesukaran. Okay, orang yang berkepribadian mulia ni, dia sentiasa tenang. Okay, bila awak tengok dia pun, awak pun akan rasa tenang. Contoh Priya, awak tengok Sasi, awak rasa tenang tak? Ke awak rasa serabut? Tenang tu. Sasi pula yang jawab. Priya, awak tengok Sasi, awak rasa tenang ke awak rasa serabut? Rasa tenang. Rasa tenang. Maksudnya Sasi ni seorang yang berkepribadian mulia lah. Okay, maksudnya awak boleh nampak, Sasi ni memang tenang. Okay, bila awak tengok dia pun awak nampak, dia ni memang tenang. Maksudnya
Sasi ni dia ada ciri-ciri ni. Okey, sabar dan tenang. Okey, bersikap sederhana dalam pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Maksudnya dekat sini dia tak berlebih-lebih. Okey, dari segi pertuturan, percakapan dia, okey, nampak sopan je. Okey, dari segi perlakuan, okey, nampak baik, tak perlakuan dia tak, orang tengok pun tak rasa menyampah. Ni maksudnya. Okey, kemudian melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Yang ni susah selalu. Okey, ciri-ciri yang macam ni. Selalu orang, kalau orang buat baik, dia mesti akan nakkan balasan. Contohnya nak pujian. Okey, kalau kita nak jumpa orang yang macam ni, okey, dia buat baik tapi dia tak nak apa-apa pun. Okey, tak nak mengharapkan apa-apa balasan, susah kita nak jumpa orang macam ni. Kalau ada, memang dia betul-betul lah orang yang memiliki kepribadian mulia ni. Okey, orang yang mempunyai kepribadian mulia ni juga, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Okey, sedaya upaya untuk menolong orang ataupun melakukan benda yang baik. Okey, ni ciri-ciri individu kepribadian mulia. Okey, cara untuk mempraktikkan kepribadian mulia, okey, awak boleh tengoklah. Okey, untuk diri sendiri, macam mana awak nak pupuk untuk supaya kepribadian mulia awak ni dapat ditingkatkan. Okey, yang pertama, menjaga batasan. Okey, bersikap pemaaf. Okey, orang yang memiliki kepribadian mulia ni, okey, sifat dia pemaaf. Okey, memaafkan adalah sesuatu yang sukar, bab kata pepatah. Okey, jadi orang yang boleh memaafkan orang ni saat dia marah ke, saat dia dihina ke, ni adalah orang yang hebat lah, memiliki kepribadian yang mulia dan berani mengaku kesilapan diri. Okey, ni selalu orang tak boleh nak buat. Selalu nak menang je. Okey, tak nak mengaku. Kalau salah pun tak nak mengaku, nak juga menang. Okey, untuk rakan sebaya. Okey, untuk rakan sebaya, okey, orang yang memiliki kepribadian mulia ni, kalau dia nampak kawan dia ada buat benda yang tak betul, dia tegur. Okey, tegur pun dengan cara yang baik lah. Jangan provokasi dia. Okey, memberi pertolongan dengan ikhlas. Okey, kalau ada kawan-kawan ada masalah ke, okey, dia boleh bagi pertolongan dengan ikhlas. Okey, untuk negara, okey, mengelakkan diri dari melakukan penularan fitnah tentang negara. Maksudnya kat sini, orang yang berkepribadian mulia ni, dia sayangkan negara lah. Okey, dia tak akan burukkan nama negara dia. Contoh dekat media sosial, okey, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dia update semua update yang bagus-bagus. Kalau dekat Facebook kan awak boleh komen, contoh komen dekat dengan Mak Saleh ke, orang luar. Okey, kalau dia tanya tentang negara kita, Malaysia, awak cakap je lah yang baik-baik. Okey, jangan buat mendatangkan keburukan. Okey, persepsi buruk terhadap negara kita. Okey, untuk keluarga, okey, mendapatkan sokongan ibu bapa dalam kehidupan bersederhana dan menyambut hari istimewa anggota keluarga. Okey, masyarakat pula membantu mangsa bencana, melibatkan diri dalam sukarelawan dan program kemasyarakatan. Okey, ni cara untuk praktikkan kepribadian mulia. Okey, kepentingan kepribadian mulia. Sebab apa memiliki kepribadian mulia ni sangat penting untuk seseorang individu tu. Okey, yang pertama, sentiasa melakukan perkara yang positif. Kemudian disenangi ramai. Okey, maksudnya bila awak dah lakukan benda yang positif, okey, awak akan disenangi ramai lah bila awak ada ciri-ciri ni, kepribadian mulia ni. Okey, sebab apa juga kepribadian ni mulia ni penting? Untuk menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Maksudnya tak
awak sentiasa tenang lah dalam hidup. Okay, memberikan ketenangan jiwa ni ada kat bawah ni. Okay, orang yang memiliki kepribadian mulia ni juga dia akan dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain. Okay, daripada orang jahat, memanglah orang jahat tu kadang-kadang ada juga yang orang hormat. Sebab bukan orang hormat sebab dia baik, kepribadian dia, orang hormat dia sebab orang takut dekat dia. Tu beza orang jahat dengan orang baik. Orang baik bila dia berkepribadian mulia ni, orang hormat dia, orang akan ikut dia, jadikan dia contoh. Okay, orang jahat, kalau dia dah tak ada kuasa, orang pun dah tak ambil tahu pasal dia. Itu beza dia. Ni, menjadi suri teladan kepada orang lain. Bila awak ada kepribadian mulia, orang akan sentiasa ikut awak. Okay, jadikan awak sebagai role model ataupun contoh untuk dia orang jadi sama juga seperti awak. Okay, sebab seterusnya, sebab apa awak kena ada kepribadian mulia ni? Untuk mencapai matlamat hidup. Okay, mencapai matlamat hidup yang diingini. Okay, ni dia punya perbezaan. Okay, orang yang memiliki kepribadian mulia dengan yang tak ada kepribadian mulia. Okay, awak boleh tengoklah dekat belah kiri ni. Kalau dia ada kepribadian mulia, dia sanggup hadap cabaran. Kalau orang tak ada kepribadian mulia, dia mudah berputus asa. Okay, sebab tu kalau awak tengok, kadang-kadang ada orang dalam hidup dia banyak sangat masalah. Okay, banyak sangat masalah, tapi dia boleh hidup dengan tenang. Bila kita tengok dia tenang je, kita tak tahu sebenarnya dia banyak sangat masalah. Tapi disebabkan dia ada peribadi yang mulia ni, dia terima masalah tu sebagai satu cabaran dalam hidup dia. Berbeza pula dengan orang yang tak ada kepribadian mulia ni. Okay, bila datang je masalah, dia dah tak tahu nak buat apa. Dah tak ada tempat nak bergantung, tak tahu nak pergi mana. Okay, dia akan jadi senang putus asa. Okay, sebab tu lah awak boleh tengok banyak kes orang bunuh diri. Okay, padahal masalah dia biasa je. Contoh masalah dalam pelajaran pun boleh nak bunuh diri. Okay, sebab dia tak ada peribadi yang mulia. Okay, faham setakat tu? Pria dan Sasi. Faham je. Okay, kalau ada soalan tanya je tu, Bosan. Okay, orang yang memiliki peribadi mulia ni, dia sentiasa bersyukur. Okay, apa yang dia dapat, okay, dia bersyukur. Okay, contoh dia dapat duit walaupun sikit. Dia bersyukur lah sebab itu adalah rezeki dia. Mungkin nanti datang lagi rezeki lain. Okay, orang yang memiliki peribadi mulia ni, dapat je apa, dia bersyukur. Walaupun benda tu nilai dia taklah seberapa. Okay, berbeza pula dengan orang yang memiliki kepribadian tak mulia ni. Okay, dia sentiasa bersangka buruk. Okay, sentiasa bersangka buruk. Bila dapat sesuatu, orang bagi sumbangan ke apa ke, dia cakap, alah, apalah sikit sangat ni. Maksudnya dia tak bersyukur lah. Okay, dia bersangka buruk. Ni yang tak memiliki peribadi mulia. Okay, seterusnya, orang yang peribadi mulia ni, dia lebih berjimat cermat dalam perbelanjaan. Okay, Sasi, awak berjimat tak dalam pembelanjaan awak? Kalau dapat duit, awak buat apa? Beli top up? Top up internet? Okay, kalau awak top up internet untuk benda yang memang macam contoh kita buat kelas ni, okey lah. Okay, maksudnya awak gunakan duit tu untuk benda yang betul lah. Ada juga orang, okay, boleh duit buat isi minyak motor pergi round. Habis minyak motor isi balik. Tak ada apa. Maksudnya dia tak berjimat. Dia dah termasuk dalam golongan tamak dan boros. Okay, dapat je duit, isi minyak motor pergi round kampung. Habis minyak, isi lagi. Dapat apa? Tak dapat apa-apa. Kalau macam Sasi ni, dapat duit, dia beli top up, dia masuk kelas saya ni. Dia dah dapat ilmu dah dekat situ. Okay, maksudnya baguslah Sasi ni. Dia ada peribadi mulia. Tu contoh dia.
Okey, seterusnya, orang yang memiliki pribadi mulia ni, dia sentiasa bekerjasama dan saling tolong-menolong. Okey, dia senang nak tolong orang. Okey, nampak je orang dalam susah, dia nak tolong. Maksudnya dia ada ciri-ciri ni, okey, pribadi mulia ni. Beza pula dengan orang yang tak ada pribadi mulia ni, dia lebih pentingkan diri sendiri. Ni contoh yang kita selalu dengar kalau macam naik bas lah. Okay, kalau orang yang pentingkan diri sendiri ni, yang tak ada pribadi mulia ni, bila dia nampak je, contoh lelaki, bila nampak je perempuan naik bas, perempuan mengandung, dia tengah duduk, dia tak nak bangun. Maksudnya pribadi dia tak elok lah. Okay, dia lebih pentingkan diri dia sendiri daripada orang tu. Okay, seterusnya orang yang pribadi mulia ni, sifat dia amanah. Amanah ni maksudnya bila kita bagi je apa-apa tugasan dekat dia, dia akan buat dengan betul. Okay, contoh kita bagi kepercayaan dekat dia. Okay, contoh saya bagi Priya duit. Okay, Priya tolong pegang ni 500, saya ada 500 ni. Tolong jaga sekejap. Okay, kalau Priya boleh simpan 500 saya tu dalam tempoh yang saya bagi, bila saya minta balik dia dapat bagi balik. Maksudnya dia seorang yang amanah. Okay, contoh satu lagi, bila saya bagi Priya 500, okay, Priya ambil 500 tu, dia bagi dekat saya juga 500 tu balik bila saya minta. Tapi dalam tempoh saya suruh pegang tu, dia ambil buat belanja dulu, buat belanja benda lain. Okay, bila ada duit, dia dah masuk ke duit lain, dia top up balik duit 500 tu. Maksudnya dia tak amanah lah. Saya tak suruh dia belanja duit tu, saya suruh dia pegang je. Maksudnya walaupun dia bagi baki yang sama, saya bagi 500, dia bagi balik 500, tapi dia dah gunakan 500 tu dulu sebelum dia bagi dekat saya balik. Maksudnya dia tak amanah, tak jujur. Okay, sebab dia guna duit saya tanpa pengetahuan saya. Maksudnya tak memiliki peribadi yang mulia. Ni contoh je Priya. Jangan buat betul-betul. Okay, seterusnya. Okay, sederhana dalam pertuturan. Okay, orang yang pribadi mulia ni dia sederhana dalam pertuturan. Okay, tak marah-marah. Okay, kalau pribadi mulia ni dia orang cakap sikit je nak marah, lepas tu tak reti nak sabar. Okay, kalau kat sini dekat atas jalan raya lah awak boleh nampak contoh orang yang pribadi mulia ke tak. Orang pribadi mulia ni kalau awak naik kereta atas jalan raya, okay, bawa kereta okey. Kalau jenis yang tak sabar, traffic light pun dia langgar. Ni maksudnya orang yang tak memiliki pribadi mulia. Okay, itu saja untuk slide yang sebelum ni saya bagi tu. Okay, ni latihan ni. Kat mana latihan dalam buku? Okay, ni latihan yang saya bagi iaitu. Okay, gambar A. Okay, Priya, gambar A. Awak boleh nampak tak gambar A ni? Apa dia? Boleh? Ada, kalau dekat gambar A ni awak tengok ada apa? Ada siapa kat situ? Ni siapa dia ni? Ada seorang perempuan. Okay, ada seorang perempuan. Dia tengah buat apa? Dia sedang berdiri. Okay, dia sedang berdiri. Kemudian awak nampak apa lagi kat tepi-tepi ni? Ni. Dia orang just duduk buat aktiviti sendiri. Okay, dia duduk, dia tak hiraukan perempuan ni. Okay, ni gambar untuk situasi A. Okay, untuk situasi B, Sasi. Apa awak nampak situasi B? Budak tu bagi orang tu duduk. Okay, maksudnya budak ni dia bagi yalah perempuan ni duduk, okay, tempat duduk. Okay, soalan dia dekat sini. Okay, banding beza ciri kepribadian mulia yang terdapat dalam kedua-dua gambar di atas.
Maksudnya dia nak awak bezakan ciri yang gambar A dengan gambar B apa. Okey, sekejap kita tengok. Okey, ni siapa punya latihan ni? Priya Awak punya ni kan, Priya kan? Ya, cikgu. Okey. Okey, ni jawapan Priya bagi Okey, dia cakap dekat sini, gambar A menunjukkan ciri berkepribadian tidak mulia, iaitu mementingkan diri sendiri. Berbanding gambar B, ialah ciri berkepribadian mulia, iaitu amanah dan bekerjasama dan saling tolong-menolong. Okey, maksudnya kat sini betul lah. Okey, tapi amanah ni, saya rasa dia tak ada kaitan dengan gambar tu. Okey, kita potong ini. Okey, sikap saling tolong-menolong. Okey. Ciri-ciri kepribadian mulia yang ada dalam gambar B ni adalah tolong-menolong. Okey, sebab budak lelaki ni dia tolong ibu mengandung ni bagi tempat duduk dekat ibu mengandung ni. Okey, kita tengok jawapan Sasi pula. Jawapan Sasi. Okey, ni jawapan Sasi. Dia cakap, murid tak berkelakuan baik kerana tidak memberi ruang untuk orang yang mengandung itu duduk. Okey, betul. Maksudnya dia tak memiliki peribadi yang baik. Okey, yang kedua, gambar B. Okey, Sasi kata jawapan dia, murid itu berakhlak mulia kerana memberi keutamaan kepada orang yang mengandung itu. Okey, memberi berakhlak mulia. Dia termasuk dalam ciri apa, Sasi? Kalau dia bagi duduk tu. Prihatin. Prihatin. Kalau dekat sini, okey, kalau dekat sini ada 6 ni, dia termasuk dalam mana? Ciri yang mana? Yang mana awak rasa sesuai? Pilih satu. Berpegang teguh pada nilai moral. Okey, berpegang teguh pada nilai moral. Okey, boleh. Ada lagi yang tepat. Yang melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Okey, melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Inilah contoh dia. Mana tadi gambar tadi? Okey, budak ni dia melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Okey, dia bagi je duduk dekat ibu mengandung ni, tapi dia tak minta apa-apa pun. Itu contoh ciri kepribadian mulia yang dimiliki oleh budak ni. Okey. Soalan 2. Mana hilang ni? Okey, soalan 2. Dia kata, okey, jika anda berada dalam situasi A, apakah tindakan moral anda? Mengapa? Okey, dalam ni. Contoh, kalau awak ada kat sini, tak nak lukis. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, tak apa. Contohlah awak duduk kat sini. Okey, bila awak dapat je soalan macam ni, bila ditanya jika anda berada dalam situasi A, awak kena bayangkan awak duduk dekat dalam ni. Baru awak senang nak jawab soalan tu. Okay, awak jangan fikir awak orang yang luar tengok gambar ni. Awak kena fikir awak ada dekat sini. Awak sendiri ada dekat sini, dekat dalam gambar ni. Baru senang awak nak jawab soalan tu. Okay, jika anda berada dalam situasi A, apa tindakan moral awak? Okay, kita tengok jawapan Priya.
besarkan sikit. Nampak jelas tak gambar tu? Saya nampak macam gelap je dalam phone. Nampak jelas kan gambar ni? Priya boleh nampak? Jelas je. Boleh nampak. Okay. Boleh nampak okey dah. Okay. Okay, ni soal jawapan Priya. Okay, jika saya berada dalam situasi A, saya akan memberi tempat duduk kepada makcik tersebut kerana saya sentiasa menghormati orang yang lebih tua daripada saya. Okay, jawapan Priya ni betul lah. Okay, dia menghormati orang yang lebih tua. Okay, kalau yang ni sama jugalah tadi. Okay, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Okay, untuk Sasi. Okay, jawapan Sasi. Jika saya berada dalam situasi A, saya akan memberi keutamaan kepada orang yang lebih tua dari saya atau orang yang memerlukan kepada kita. Perlulah hormat mereka. Ni dah betul dah ni. Saya akan memberikan kepada orang yang lebih tua daripada saya. Tapi yang ni saya tak faham sangat ayat ni. Atau orang yang memalukan. Dia malukan awak ke Sasi? Macam orang yang mengandung ke. Oh, maksudnya orang yang nak minta tolong. Maksudnya macam tu ayat awak. Okey. Maksudnya saya akan memberikan keutamaan kepada orang yang lebih tua daripada saya atau orang yang lebih memerlukan. Tu ayat dia. Okay, awak boleh ni tulis balik dekat buku tu. Okay, saya akan memberi keutamaan kepada orang yang lebih tua daripada saya atau orang yang lebih memerlukan. Sebab ayat yang ni kurang tepat. Okay, awak ubah yang tu je. Yang lain semua okey. 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 Okey, tu soalan. Okay, soalan ni dah siap. Okey, soalan 2. Soalan B. Okay, dekat sini ada gambar. Okay, lelaki ni dia bagi makan dekat kucing-kucing. Ni kucing-kucing jalanan lah. Okay, dia suruh awak senaraikan sikap kepribadian mulia dalam gambar di atas. Kita tengok jawapan Priya dulu. Okay, untuk Priya, okay, dia senaraikan ada 2 je Priya. Banyak betul. Kalau boleh senaraikan banyak, awak senaraikan je banyak. Okay, Priya dia bagi jawapan dia. Okay, ciri-ciri yang ada. Okay, amanah, bekerjasama dan saling tolong menolong. Okay, amanah. Boleh jadi amanah kalau kucing ni memang dia ditugaskan untuk jaga kucing jalanan. Bolehlah jadi sifat amanah ni. Okay, bolehlah kaitkan. Okay, lagi ciri-ciri. Okay, apa lagi boleh tambah? Satu lagi. Priya, dalam gambar ni. Awak dah bagi jawapan dah tadi. Okay, amanah. Okay, kalau dia ditugaskan untuk jaga kucing tu, dia amanah lah tu. Dia bagi makan. Okay, bekerjasama dan saling tolong menolong. Maksudnya dia tolong kucing-kucing jalanan ni. Okay, apa lagi yang awak boleh masukkan? Sikap kepribadian mulia dalam gambar ni. Priya. Boleh tengok dekat sini. Kalau baik hati boleh cikgu? Baik hati, boleh? Okay, maksudnya dia berpegang teguh pada nilai moral lah. Baik hati ni. Okay. Lagi, apa lagi awak boleh ambil daripada sini? Mana satu awak nak pilih?
dia tolong kucing tu. Jadi ciri kepribadian mulia mana yang dia boleh ambil? Bersikap sederhana dan pemikiran. Ni masuk tak dengan situasi tu? Bersikap sederhana dalam pemikiran dan pertuturan. Sesuai tak dengan situasi kucing ni? Awak rasa sesuai tak, Priya? Sesuai kot. Bersikap sederhana dan pemikiran. Okay, dia maksudnya ni dari segi komunikasi. Takkan dia berkomunikasi dengan kucing tu. Maksudnya yang ni tak sesuai lah. Okay, ciri yang ni. Okay, berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Boleh kaitkan tak dengan situasi dia bagi makanan dekat kucing tu? Boleh. Okay, maksudnya dia bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Dia lakukan kebaikan terhadap kucing-kucing ni. Okay, walaupun kucing ni kucing jalanan ke, tapi dia berusaha bersungguh-sungguh dia lakukan kebaikan terhadap kucing ni. Okay, itu jawapan Priya tadi. Okay, yang dua ni kira betul lah. Okay, untuk Sasi pula. Okay, Sasi jawapan satu je jawapan dia bagi. Kasihkan haiwan. Tu je Sasi. Soalan panjang lagi daripada jawapan. Okay, dia kasihkan haiwan. Okay, maksudnya dia ada nilai-nilai moral lah. Okay, lagi Sasi, apa lagi awak boleh masukkan ciri kepribadian mulia yang berkait dengan kucing ni? Dia bagi makan kucing ni. Sasi. Prihatin kot itu. Okay, prihatin. Maksudnya dia kasihan tu maksudnya prihatin lah. Sama je sebenarnya. Lagi yang lain? Baik hati. Baik hati. Baik hati. Baik hati. Boleh lah. Okay. Okay, kalau awak tengok dekat slide ni, dia boleh lagi. Awak boleh letak lagi. Okay. Ciri dia sentiasa melakukan benda yang positif. Okay, ni sikap dia lah. Okay, dia lakukan benda yang baik lah. Okay, sikap kepribadian mulia dia sentiasa melakukan benda-benda yang positif. Okay, last sekali jawab soalan last. Okay, jelaskan kepentingan sikap kepribadian mulia terhadap haiwan. Okay, sebab apa kita kena miliki sifat kepribadian mulia terhadap haiwan ni? Kenapa kita kena buat baik dekat haiwan ni? Okay, Priya cakap kat sini, okay, sentiasa melakukan perkara yang positif terhadap semua haiwan peliharaan dan menyayangi antara haiwan peliharaan. Contoh, memberi makanan kepada haiwan, membela haiwan dengan baik, tidak mencederakan haiwan peliharaan dan sebagainya. Okay, jawapan dia ni lari sikit ni sebenarnya. Soalan dia tanya lain sebenarnya ni. Soalan dia tanya sebab apa kita kena ada sikap kepribadian mulia terhadap haiwan. Sebab apa kita kena buat baik dekat haiwan ni? Priya. Sebab apa kita kena buat baik dekat haiwan? Kalau awak dengan kawan awak, sebab apa awak kena buat baik dengan kawan? Sebab apa? Untuk apa? Cikgu boleh tak ulang balik? Saya tak berapa dengar. Tak dengar.
Okay, kalau awak dengan kawan awak, sebab apa awak kena buat baik dengan kawan awak? Contohnya kalau dia bagi tahu rahsia dia ke apa, kita kena simpan lah. Kena simpan. Sebab apa awak simpan rahsia awak? Simpan rahsia dia. Kalau awak bocorkan, awak jadi apa dengan dia? Kalau awak bocorkan rahsia kawan awak, apa akan jadi? Maruahnya. Maruah dia. Okay, hubungan dia dengan awak jadi macam mana? Adakah awak baik-baik je? Kalau awak dah bocorkan rahsia dia, awak masih baik lagi ke dengan dia lepas tu? Tidak. Tak kan? Mesti hubungan akan jadi lebih renggang lah. Jadi tak rapat lah. Sama juga macam kucing ni. Soalan dia tanya sebab apa kita kena buat baik dengan haiwan. Kalau macam dengan kawan tadi, kita buat baik sebab untuk kita jaga hubungan kita dengan kawan kita. Kalau dengan haiwan, sebab apa kita kena buat baik dengan haiwan? Untuk kita jaga hubungan dengan haiwan lah. Okay, kita hubungan bukan dengan manusia je, dengan haiwan pun sama. Okay, sebab itulah kucing ni dia dijadikan haiwan peliharaan, okay, untuk kita jaga dia. Okay, jawapan lain. Sebab apa penting ada sifat kepribadian mulia terhadap haiwan ni? Satu lagi jawapan bagi kat saya. Sebab apa kita kena buat baik dekat haiwan? Haiwan ni dia mendatangkan apa kepada kita? Awak ada bela kucing tak? Tak ada. Oh, tak ada Awak ada bela binatang tu kat rumah? Tak ada je. Oh, tak Tak ada. suka beli binatang. Tak suka Sasi? Awak ada bela apa-apa? Sasi, awak ada bela apa-apa tak? Bela ikan ke? Ya, ikan. Ikan, Okay, bila awak bela ikan, okay, awak buat apa dekat ikan tu? Bagi makan. Okay, bagi makan. Okay, bila awak bagi makan, awak jaga dia betul-betul, awak rasa apa? Puas hati. Rasa puas hati, rasa seronok, betul? Maksudnya, Yes. sebab apa kita kena ada sikap berkeperimanusiaan terhadap haiwan ni? Sebabnya, okay, haiwan ni dia mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Okay, kita jaga dia, kita bagi makan, kita rasa seronok. Maksudnya, itulah apa yang haiwan tu bagi balik dekat kita, okay? Kebahagiaan, okay? Kesenangan. Okay, tu maksudnya. Okay, kita tengok jawapan Sasi. Dia jawab apa? Haiwan tidak pupus. Boleh lah. Tapi dia tak ada kaitan dengan kepribadian mulia ni sebenarnya. Okay, kalau awak nak jawab, awak mesti jawab berkait dengan benda ni. Okay, dia tanya sebab apa sikap pribadi mulia ni penting terhadap haiwan. Okay, mestilah berkait dengan kepribadian mulia lah. Okay, jawapan ni pun boleh terima, tapi dia lari sikit lah. Tak salah. Okay, tu saja untuk soalan latihan yang saya bagi. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kelas kita tamat dekat sini. Okay, untuk hari Khamis nanti. Hari Khamis nanti saya akan bagi
Okey, unit 3, prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Tajuk ni awak boleh baca dulu lah kalau ada buku teks digital tu. Okey, nanti saya buat slide, saya share dekat awak. Okey. Okey semua, Sasi dan Priya. Okey tak Sasi dan Priya? Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kelas kita tamat di sini sahaja. Terima kasih, Guru. Okey, sama-sama. Okey, boleh lah. Push awal betul lah. Tak sempat Sasi.